sama fadilat dia ataupun sama halnya bagi orang yang berpuasa, dia mesti bersahur. Sebab sahur-sahur tu membantu dia untuk berpuasa pada siang hari. Kalau kita berpuasa tak bersahur, tak ada sunnah tu. Tak, sunnah puasa tu tak ada. Tu dari segi sunnah. Dari segi lapar pun lapar juga kalau kita puasa tak bersahur. Dia ketahanan puasa kita ni maka lapar sikit berbanding dengan orang yang bersahur. Jadi begitulah perumpamaan kata Imam Ghazali, bagi orang yang nak berqiyamul lail, maka dia berqailulah lah sekejap pada siang hari supaya bagi tenaga kepada kita pada waktu malam. Tetapi qailulah tanpa ibadah pada waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Tu umpama dia. Imam Ghazali ni. Ni dari sudut tasawuf dia lah, dari sudut hati dia. Katanya kalau kita tidur saja tengah hari tapi tak niat nak bangun tengah malam, sama keadaan dia, kita sahur tapi tak puasa. Jadi lebih-lebih. Lebih-lebih. Bukan masuk puasa sini, bukan masuk puasa pada bulan Ramadan. Puasa sini yang dimaksudkan sini adalah puasa pada hari-hari sunat. Kita habis rank dah, bangun sahur. Habis rank dah, esok hari Isnin nak puasa sunat. Niat comel dah, kita bangun sahur. Bangun sahur pukul 4.30 pukul 5. Makan sebelum subuh kan. Lepas tu tengah hari tak puasa. Tak menjadi kesalahan. Cumanya begitulah juga keadaan. Dia kata umpama orang yang tidur qailulah tapi tak qiyamul lail. Dah gitu. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincirnya matahari. Kalau kita qailulah, bila kita tidur pada waktu tengah hari tu, jangan terlajak pula. Tidur pukul 12, katakan kita tidur pukul 12. Jangan pula kita terlajak bangun sampai pukul 2, pukul 3 petang. Tidur sekejap, sebab qailulah tu maksud dia sekejap. Terlelap sekejap, ambil tenaga. Kumpul tenaga. Ni biasanya orang yang tak kerja lah. Orang yang tak kerja ataupun orang yang duduk rehat di rumah, boleh kita buat. Tapi kalau kata kita ni orang yang bekerja, orang yang bekerjaya, duduk di pejabat nak tidur, bukan sembarang. Nak tidur di pejabat nak marah apa? Allah tengok buat nampak kat tidur belakang. Qailulah boh. Qailulah juga. Nak hari-hari tidur pukul 11 sampai pukul 2 bukan dia, potong gaji. Tak pasal. Jadi qailulah ni biasanya kalau kita ada peluang. Kalau kata kita duduk di pejabat tempat kerja, kalau kata kita kerja tu biasa pukul 12 tu kita rehat, kita pejam mata sekali sikit, tak ada masalah. Tapi kalau kata kerja, tempat kerja kita tu pukul 12 tu tengah banyak kerja. Pukul 12, pukul 1 tu tak habis lagi. Jangan kita cari pasal lah. Sebab kita nak kejar kepada perkara yang sunnah, sehingga kita mengabaikan kepada perkara yang wajib, tanggungjawab. Itu tak boleh. Sebab bos kata waktu kerja awak daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Bagi contoh, 12 tengah hari sampai pukul 1.30 tu waktu rehat. Ataupun dari pukul 8 sampai pukul 1 ni waktu kerja, 1 sampai pukul 2 waktu rehat. Jadi kita boleh tidur ni masa mana? Pukul 1 tu lah. Pukul 1 tu. Sebab pukul 1 tu adalah waktu rehat kita. Kalau kita tidur pukul 12, tu waktu kerja. Sebab agreement kita tu waktu kerja. Kalau kita buat perkara yang sunat tetapi mengabaikan kepada benda yang wajib, maka tu jadi dosa. Dosa sebab kita mengambil hak orang lain, hak majikan kita. Lepas tu kata qailulah ni bagi orang yang berkemampuan, bagi orang yang ada masa di sisinya. Bagi orang yang bekerja, mungkin waktu cuti bolehlah kita buat. Hari Jumaat bagi contoh. Sebelum pergi moyang Jumaat tu pukul 11.30, dekat pukul 12, baring sekejap, tidur sekejap. Pukul 12.30 kita bangun, ataupun pukul 12 subuh kita bangun. Tak siap-siap nak pergi sembahyang Jumaat pula. Itu sebagai contoh. Dan qailulah ni sekarang ni pun, kalau kita tengok qailulah ni pun menjadi suatu benda yang ditinggalkan. Ramai kita tinggal, kebanyakan lah. Sebab apa? Sebab sibuk dengan kerja masing-masing. Walaupun benda tu sebenarnya sunnah,
Kalau kata siapa yang menghidupkan sunnahku, inna fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidan. Siapa yang menghidupkan sunnah aku ketika mana umatku ni lalah belaka, tak, ketika mana sunnah aku ni tidak dipedulikan, ketika mana berlakunya banyak kerosakan atas muka bumi ni. Tapi kalau kita jaga sunnah Nabi, ganjaran dia seolah-olah 100 orang mati syahid. Walaupun ada yang dikatakan hadis tu hadis dhaif, tapi kita boleh ambil iktibar daripada tu. Kerana kita nak menghidupkan sunnah. Tapi sunnah ni ramai orang tinggal. Maka dia kata, bangunlah sebelum gelincirnya matahari, kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni cara dia. Bila kita bangun tu, terus ambil wudu. Terus ambil wudu dan terus kita pergi ke masjid ataupun pergi ke surau untuk laksanakan sembahyang secara berjemaah. Jadi dia kata, bila sampai ke masjid, maka sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Sembahyang. Sebab apa? Sebab Nabi kata, iza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Nabi kata, bila kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sehinggalah kamu sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat itulah dinamakan sunat tahiyatul masjid, memuliakan. Sunat, solat sunat untuk memuliakan masjid. Dah dapat fadilat. Sebab setiap kali masuk masjid, Nabi tak pernah tinggal sembahyang. Bukan tak pernah tinggal, Nabi pesan supaya sembahyang 2 rakaat. Dah sembahyang. Walaupun ada orang kata Nabi tak pernah sembahyang tahiyatul masjid. Nabi suruh kita sembahyang, tapi sembahyang tahiyatul masjid katanya Nabi tak pernah buat. Wallahu a'lam. Ada cerita dia, ada orang cerita kata Nabi tak pernah sembahyang tahiyatul masjid. Kerana apa? Nak sembahyang tahiyatul masjid ni, dia daripada luar masuk ke dalam masjid. Jadi ceritanya Nabi ni tak pernah sembahyang tahiyatul masjid. Kerana apa? Kerana rumah Nabi sendiri dalam masjid. Rumah Nabi dalam masjid. Rumah Nabi tu ada Masjidil Haram tu, Masjid Nabawi tu, itu rumah Nabi. Jadi Nabi duduk dalam tu dah. Jadi rumah Nabi ni dalam masjid. Jadi bila Nabi nak sembahyang, Nabi buka pintu je. Nabi buka tabik, Nabi keluar ke ruang tu, itulah ruang masjid dia. Jadi sebab itulah katanya Nabi tak pernah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tetapi Nabi suruh. Nabi suruh kita sembahyang. Kerana fadilat sembahyang sunat tahiyatul masjid ni sangat-sangat besar. Kalau tidak, Nabi tak suruh. Dan engkau menantikan azan zuhur. Bila kita masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid ni, kita tunggu orang azan masuknya waktu zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Maksudnya sebelum ni kita dah sebut dah bagaimana cara azan dan bagaimana cara jawab azan. Sama je kita belajar dulu dengan kita buat sekarang ni, tu lebih kurang sama. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat sunat qabliyah. Jadi sunat qabliyah ni ataupun sunat sunat rawatib, dia banyak riwayat. Ada banyak riwayat. Ada setengah orang kata 10, ada orang kata 12, ada kata 14, ada macam-macam. Dan kalau ikut perbahasan ulama pun banyak sangat. Ada kata sebelum ni 4 rakaat, ada kata sebelum 2 rakaat. Kenapa? Kerana banyaknya sunat-sunat rawatib. Sunat rawatib pula dia terbagi kepada 2 pula. Ada yang muakkad dan ada ghair muakkad. Ada maksudnya, ada muakkad ni maksudnya yang dituntut sangat-sangat. Ghair muakkad ni maksudnya tak berapa dituntut, tak berapa ditekankan. Jadi kalau ikut kepada Imam Ghazali, dia kata suruh sembahyang 4 rakaat. Dia banyak riwayat. Di antaranya ada Ummu Habibah meriwayatkan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 16 raka'atin tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah."
Itu katanya Ummu Habibah. Siapa yang sembahyang ataupun tiadalah daripada orang Islam ini yang mana bila dia sembahyang setiap hari, sembahyang sini maksudnya sembahyang sunat rawatib, tak kurang daripada 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya di akhirat kelak sebuah rumah di dalam syurga. 12 rakaat. 12 rakaat. Itu daripada Ummu Habibah. Adapun apa dia kata arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya, dan 2 raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Itu daripada rawahu Muslim, riwayat Muslim. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, berapa dah? 6. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 6. Dan wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat selepas maghrib, jadi 6. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, ada 2 rakaat sebelum fajar. Itu yang diriwayatkan daripada Ummu Habibah. Adapun daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar kata, aku menghafaz 10 rakaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata 10 rakaat pula. Sebab dia kata supaya rawatib ni banyak riwayat. Bagi Ibnu Umar pula dia kata 2 rakaat sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya, dan 2 sebelum subuh. Itu daripada Ibnu Umar. Maka banyaklah sembahyang rawatib ni, sama ada muakkad ataupun ghairu muakkad, yang penting kita buat. Yang kata sebelum asar tak ada Ustaz? Sebelum asar kali ikut ada. Sebelum asar satu kata dia banyak riwayat. Dia sebelum asar ni ada cuma ghairu muakkad. Ghairu muakkad maksudnya dia tak kuat sangat. Tapi kali ikut kepada hadis Nabi yang lain, Nabi kata baina kullu azaini salatan. Itu ada solat di hadis Nabi. Nabi kata setiap di antara 2 azan, itu apa? Antara azan dan iqamah, salatan, 5 syak. Nabi kata setiap antara azan dan iqamah tu ada sembahyang 2 rakaat bagi sesiapa yang perlukan, bagi siapa yang berkehendaki. Nabi ulang 3 kali. Baina kullu azaini salatan, baina kullu azaini salatan, baina kullu azaini salatan, salasan 5 syak. Nabi ulang 3 kali. Maksudnya kali ikut kepada riwayat ni, maksud setiap kali selepas daripada azan ada 2 rakaat sembahyang. Sebelum sembahyang zuhur ada 2 rakaat. Sebelum sembahyang asar 2 rakaat. Sebelum sembahyang maghrib 2 rakaat. Sebelum sembahyang isyak 2 rakaat. Sebelum sembahyang subuh 2 rakaat. Itu kalau ikut kepada hadis yang Nabi kata tadi. Sebab itulah banyak rawatib ni, kalau kita nak kira banyak riwayat. Kalau kata ikut pada mazhab kita yang disebut dalam Matlaq Badrai, 2 qabla subuhi. Kata ulama Syafi'i, ulama kita pilih 10 rakaat. Yang mana dia kata 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu yang dipilih oleh mazhab kita, sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Ada pun ghairu muakkad, itu yang muakkad. Itu muakkad ni maksudnya yang kuat. Adapun dalam mazhab kita yang katanya ghairu muakkad, sunat ghairu muakkad 2 sebelum zuhur. Kalau tadi 2, tak tambah lagi 2, jadi berapa? Jadi 4. Maksudnya 2 tu muakkad dan 2 lagi ghairu muakkad, jadi 4. Dan 2 selepas zuhur, 4 sebelum asar. Itu kata Imam Syafi'i kata 4 sebelum asar. Kalau yang muakkad tadi tak ada. Tapi kalau kata ghairu muakkad ada 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib,
dan tambah lagi 2 rakaat selepas isyak. Jadi selepas isyak jadi 4 rakaat. Itu campur dengan ghairu muakkad. Dah hal penting kita buat lah. Dah ikut kesesuaian kita. Sebelum isyak tak ada lah. Dah. Boleh deh. Sebelum isyak tak ada lah. Sebelum isyak. Sebelum isyak ada. Sebelum isyak ada. Dia cuma tu kata ghairu muakkad tadi. Kalau kata hak muakkad sebelum isyak tak ada. Sebelum maghrib pun tak ada. Ada. Sebelum maghrib tak ada. Yang adanya 2 rakaat selepas maghrib. Jadi kalau kata yang muakkad, kita ulang sekali lagi. Kalau yang muakkad di sisi pendapat mazhab Syafi'i, 2 sebelum subuh, 2 sebelum subuh, 2 selepas subuh, 2 selepas maghrib, dan 2 selepas isyak. 5 waktu. Asal tak kuat Azhar Asal tak kuat sebelum asal. Asal tu ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Kalau kata boleh buat memang dituntut juga. Cuma kalau kata yang nak bandingkan antara sebelum dengan selepas, maka yang kuatnya lagi selepas. Bukan kata selepas asar tu. Kata contoh sebelum isyak dengan selepas isyak. Yang kuatnya selepas isyak. Tu yang kuat dia. Tapi kita buat dua-dua lagi boleh. Comel. Cuma kalau kata kita sebelum ni kita buat 2 sebelum, selepas tak buat. Kita tukar. Kalau kata nak buat 2 je, kita buat 2 selepas. Kalau kata nak buat dengan 2 sebelum tu, tekankan yang selepas. Sebab apa? Yang selepas tu adalah muakkad, yang sebelum tu ghairu muakkad. Tapi Zuhur sebelum selepas memang tutup kan? Zuhur 2 sebelum dan 2 selepas. Cuma kalau nak yang ghairu muakkad, tambah 2 lagi. 4 jadi 4. 4 Jadi 4. Kalau nak tambah lagi ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar. Jadi 2 tak boleh lah sebelum asar. Boleh, kalau masalah. 2 boleh, cuma kalau nak buat 4 maksimum lah. Ada maksimum jadi 4. Kalau kata nak buat 6, 8 tu tak ada sebut dalam riwayat. Cuma tu lah nak bezakan antara muakkad dengan ghairu muakkad. Yang kuat dan juga yang tidak kuat. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau kata kita nak ngomong belaka, nak ngomong belaka boleh, tak ada masalah. Sebab ada hadis Nabi kata gitu. Hadis Nabi kata baina kullu azaini. Setiap 2 azan tadi, antara azan dengan iqamah tadi ada sembahyang sunat. Boleh belaka nak buat. Buatan ada. Tak kuat. Pasal ulang Sebelum maghrib dia tak kuat. Boleh deh, ada kesambung. Tak. Kalau mesti di Kelantan. Biasanya lepas dia azan maghrib tu, dia terus qomat. Tidak kurang bayar. Banyak masjid di Kelantan. Dan sebab ada setengah masjid tu lepas pada azan maghrib tu biasanya dah qomat lalu. Sebab tadi ya. Macam Madinah saya, macam Mekah lah. Dia sebab salah satunya disebabkan dia masa maghrib tu pendek. Masa maghrib tu pendek. Jadi biasanya lepas pada azan tu terus kepada solat. Tapi kalau kata kita nak tunggu sekejap dalam masa 5 minit, nak isikan dia dengan sembahyang sunat, tu tak ada masalah. Boleh, sebab sembahyang sunat tetap ada pahala dia. Cuma tadi ya, beza muakkad dengan ghairu muakkad. Cuma jangan buat sebelah asar. Tak kalau lepas asar. Sembahyang sunat lepas asar, sembahyang sunat lepas subuh, tu jeng. Jeng balik asar. Lepas pada zuhur, selepas daripada subuh dan selepas daripada asar tak ada sembahyang. Sebab itu adalah antara waktu-waktu yang diharamkan. Sembahyang ganti boleh. Saya ada tengok baru ni ada, bila kita tak tanya dia tu kita rasa macam pelik, tapi ada satu reti di satu masjid tu, sahabat juga. Nak kata sebab dia tu ustaz juga. Bila lepas sembahyang asar tengok dia pergi ke belakang dia sembahyang. Kita jadi pelik, mana sembahyang. Jadi bila dia sembahyang gitu, jadi ramai pakat tengok dia.
Tak ada apa piok. Pakai piok. Jadi bila tengok gitu nampaknya nampak seolah-olah nampak macam tak reti lah. Tak, cuma bila kita tanya balik dia tu rupa-rupanya semayang jamu. Dia semayang jamu. Dia daripada musafir, dia sikap semayang asar, dia tak buat, dia jadi semayang jamu takhir. Dan semayang asar dia tambah lagi 4 rakaat untuk semayang zuhur. Jadi bila orang tengok itu jadi keliru. Mana? Dah. Kena pula orang tu orang kenal. Orang kenal YB pula tu. YB. Tapi rupa-rupanya dia semayang jamu takhir. Cuma kadang-kadang bila buat tempat orang ramai itu kita jadi keliru. Jadi keliru. Orang dah jadi keliru, kita pun keliru juga. Bila tengok mana dia ni? Ada ke semayang sunat lepas asar? Tiba-tiba semayang asar. Umur bila kita tanya dia pergi mana? Dia kata main KL lagi. Dia sehingga semayang. Bila sebut main KL tahulah jamu takhir. Jadi kemudian dia kata hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini, dan baginda juga bersabda, inilah waktunya dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini, iaitu pada waktu tengah hari. Tapi kalau nak buat 4 sekali tu boleh, kau sadap ke kau ada tak? 4 satu salam. Ke dak ditutup ke ataupun dah ikut sunnah? Dia sunat, sembahyang sunat ni dia boleh 2 cara. Sama ada kita nak sembahyang 2 rakaat dan 4 rakaat dengan 2 kali salam, ataupun nak sembahyang 4 rakaat dengan 1 kali salam. Cuma ada setengah ulama dia mengatakan kalau di waktu siang lebihnya sembahyang 2 rakaat. Kalau kata untuk waktu malam, dah lebihnya untuk kita buat 4 dengan 1 salam. Ustaz, kalau macam zuhur dua-dua Ustaz, dua-dua tu tayat akhir belakang, kita baca tayat akhir belakang, ataupun waktu siapa Muhammad aja tu yang kedua pakai boleh tak? Tayat akhir belakang. Ya. Sebab dia asal solat qabliyah ataupun solat ba'diyah ni, solat rawatib ni dia dua-dua. Sebab Nabi kata dua-dua. Sama juga kalau kata sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pun bunyi kata aja 12. 8 campur dengan tarawih yang tarawih yang 20 pun. Kata 8. Tapi sebab sembahyang ni dua-dua. 2 rakaat. 2 rakaat tu sampai agak pendek ataupun baca standard. Cukup situ ke sampai Wahidum Majid ke belakang dulu kan? Nak sampai habis ke nak sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksud saya yang 2 rakaat yang pertama tu sampai Allahumma salli ala Muhammad saja. Itu bagi saya. Wa bi innaka Hamidun Majid. Waktu yang kedua yang 2 lagi tu sampai Hamidun Majid ke macam mana Ustaz? Dia begini, dia masalah semayang ni, dia ada hak wajib, ada hak sunat. Kita kena faham situ dulu. Dia ada bacaan wajib, ada bacaan sunat. Dalam sembahyang sunat pun ada bacaan sunat, ada bacaan wajib. Walaupun kata sembahyang sunat, tapi bila kita sembahyang sunat, tapi yang wajib tetap ada. Contoh pada rakaat yang terakhir pada tahiyat akhir. Nama sembahyang sunat. Jadi kalau kita katalah sembahyang sunat, tiba-tiba kita kata dah sunat, kita nak baca hak sunat. Hak sunat katalah habisnya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tapi untuk tahiyat akhir tu syarat dia bacaan tahiyat akhir dia kena selawat kepada ahli keluarga baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu penutup dia. Itu sampai situ je lah. Penutup dia. Tapi kalau kata kita nak ambil hal lebih lagi, boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu hak mana sampai wajib, hak mana sunat. Jadi hak wajibnya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu rakaat yang pertama tu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua itu sama lebih kurang. Kalau kata kita nak ambil situ pun boleh, sebab situ takat wajib dia. Tapi kalau kita nak habis pun tak ada masalah. Tapi kalau kata kita nak cepat, nak cepat, maksudnya bila kita berhabis wa ala ali Muhammad, maka supaya kita sah dah. Cuma jangan pula kita berhenti Allahumma salli ala Muhammad. Kalau berhenti situ Allahumma salli ala Muhammad, kita fikir sebab ni kita nak buat 2 rakaat. Nak tambah lagi 2 rakaat, kita fikir ni tahiyat awal ni. Kita buat assalamualaikum, assalamualaikum. Macam tu. Batas sebenarnya.
Sebab kalau tahiyat awal dia tak ada salam. Dia tak ada salam. Kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, kita kata ni tahiyat awal ni. Kalau tahiyat awal dia kena bangun. Kena bangun. Tapi bersalahan pula sebab kita niat tadi 2. Tak, kita niat 2 rakaat. Kecuali kalau kita niat 4 rakaat, itu lain. Niat 4 rakaat, aku sembahyang sunat 4 rakaat lillahi ta'ala, maka pada tahiyat awal tadi boleh kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Satu macam cara duduk Ustaz, tahiyat awal tu yang 2 rakaat pertama tu memang kena habiskan dia pun duduk macam 2 sujud dia tak. Cara duduk. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Maksudnya kalau kita buat 4 rakaat straight. Dah masa dua-dua. Kalau dua-dua. Dua-dua tak apa, sebab bila kita buat dua-dua, dia dikira kita buat dua-dua. Jadi tahiyat akhir itu adalah tahiyat akhir. Bila tahiyat akhir, maka kita boleh duduk sama ada kita duduk. Biasanya tahiyat akhir ni duduk Saya habis duduk habis lah. Duduk tawaruk. Kalau kata kita duduk tahiyat awal, maka kita duduk iftirash. Duduk tapak kaki bawah lapik apa pukul tu. Tapi kalau kata kita sembahyang tu sembahyang 2 rakaat, maka kita duduk tawaruk. Saya kena. Duduk tawaruk. Jadi cuma kalau kata sebab benda tu adalah sunat, tak sunat. Kita kena faham perkara sunat ataupun wajib. Yang wajibnya adalah bacaan tahiyat akhir. Duduk itu tak wajib. Cara duduk tu, bukan kata duduk tu tak wajib. Cara duduk tu adalah sunat. Yang wajibnya adalah tahiyat akhir. Bila kita baca tahiyat akhir sempurna yang rukuk itu, maka sah sembahyang. Kalau kata kita tengok mana duduk iftirash tapi bagi salam, tak ada masalah, sembahyang tetap sah. Cuma apabila dia kurang sikit sebab pada tahiyat akhir itu sunatnya duduk tawaruk. Cuma kadang-kadang mungkin kita tengok orang tu mungkin dia sakit kaki. Ada sakit kaki, dah ada uzur sikit kaki, dia kena gauk ke, duduk nyengit tak boleh, contoh tak, ataupun sakit benda lain. Maka bila dia sakit itu nak duduk tawaruk tak boleh. Maka dia hanya boleh duduk iftirash. Maka fadilah tawaruk tadi dapat ikut ke dia. Ataupun sembahyang tu speed. Bila kita sembahyang jemaah ramai-ramai tu kita duduk nyengit gitu, tak boleh. Nanti tindih kaki sebelah pula. Disebabkan tempat itu sempit, maka kita duduk iftirash. Kita nak duduk tawaruk tapi tak boleh disebabkan ruang tu tak ada. Jadi kita duduk iftirash, maka fadilah tawaruk tu ni tak dapat dia. Dia lebih sikit, tapi dari segi sah tak ada masalah. Lesah je tu. Dan sama lagi. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkad dan disebutkan kelebihan di dalam hadis yang bermaksud barang siapa mengerjakan dalam keadaan ia membaikkan agar rukuknya dan sujudnya, maka akan sembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat dan mereka meminta ampun baginya sampai datang kepada waktu malam. Ini kalau ikut pada Imam Ghazali. Kalau ikut pada Imam Ghazali 4 rakaat ni muakkad. Ini kalau ikut pada pendapat Imam Ghazali. Dia sebab itulah kata sembahyang ni, ibadah kita ni, dia banyak benda khilaf. Kalau kata benda yang wajib pun ada khilaf, apatah lagi benda-benda sunat. Benda sunat ni banyak khilaf. Yang kita tahunya mazhab ni ada 4. Tapi kalau kata kita belajar betul-betul mazhab dalam ibadah ni, dalam fiqh ni, dia banyak. Banyak sampai 12 mazhab lah tu. Mazhab Ja'fari, mazhab Mabari, mazhab macam-macam. Cuma yang kita masyhurnya di kalangan kita ni ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Jadi itulah yang terbesar. Jadi yang mazhab-mazhab lain tu yang mazhab yang terpencil. Cuma dalam mazhab kita sendiri pun kadang-kadang dia ada khilaf juga. Contoh dalam mazhab Syafi'i sendiri, dia ada banyak qaul. Qaul daripada Imam Syafi'i sendiri dan ada qaul daripada mazhab ada daripada ulama-ulama Syafi'i. Sebagai contoh Ibnu Hajar Haytami, dia berbeza pendapat dengan Imam Ramli. Walaupun dua-dua tu orang kuat Syafi'i. Dia ada bacaan-bacaan dia belajar. Sebab apa? Sebab berbeza kepada fahaman hadis. Situ je tempat duduk. Sebab itulah khilaf dalam ibadah ni boleh jadi rahmat kepada kita. Sebagai contoh,
dalam bab musafir. Dalam bab musafir ada setengah pendapat mengatakan dua marhalah ni 89 km. Tak. Ada setengah pendapat kata 87. Ada setengah pendapat pula kata 81 km. Dah. Jadi kalau kita nak pakai mana-mana boleh belaka. Nak pakai 81 pun boleh, nak sampai 85 boleh, 87 boleh, 89 pun boleh. Sebab apa? Sebab dari segi kekuatan wujud dia masing-masing. Sebab Nabi tak ada kata 89 km. Yang adanya dua marhalah. Bila nak ukur dua marhalah, itulah yang jadi masalah kepada para ulama kita. Nak ukur dua marhalah, satu marhalah itu berapa kilometer. Situlah yang jadi perbahasan, pertikaian ataupun berlaku khilaf. Jadi bila ada pendapat-pendapat khilaf ini, itu jadi kemudahan bagi kita. Cuma katanya Imam Nawawi, kalau kata ada berlaku yang khilaf, kalau kita ni selalu pilih khilaf yang paling mudah untuk kita, itu hukum dia haram pula. Jadi haram sebab apa? Sebab kita memilih yang mudah. Kita memudah-mudahkan anak agama. Kita nak ambil petik-petik yang mudah-mudah saja. Kata Imam Nawawi itu tak boleh. Tak boleh. Sebab jadi fitnah kepada agama. Sebab itulah kita nak buat apa-apa, mesti kita ada sandaran kita. Ada sandaran, maksudnya kita buat gini. Ni sebab apa? Sebab Imam Syafi'i. Sebab itulah bila kita belajar fiqh ataupun kita belajar berkaitan dengan syariah ni, di tempat kita ni lebih berpegang kepada mazhab Syafi'i. Bukan tak boleh belajar mazhab lain, boleh belajar. Kita takut gitu. Bila kita belajar banyak mazhab, kita nanti pening. Mazhab kita sendiri pun kita tak alih lagi. Mazhab kita sendiri pun kita kalau tanya dalil pun tak tahu mana lagi. Tiba-tiba kita nak ikut pada mazhab lain. Nak ikut mazhab lain kenapa? Kerana nak ambil benda yang bermudah-mudah. Itu tak boleh. Kecuali kalau kita ni betul-betul ngaji. Kita tahu pendapat Syafi'i kata gini, ada dalil dia. Pendapat Hanafi ada dalil dia. Jadi kita pun tengok dua-dua ni kuat. Kita ni orang yang belajar, maka pun kita kata saya dalam amalan ni saya nak pilih mazhab Hanafi. Okey, tak ada masalah. Cuma hanya untuk diri kita sahaja, tak boleh kita nak ajak orang lain. Itu dalam bab ibadah ataupun bab syariat. Dia tak sama macam bab akidah. Akidah tak ada khilaf. Akidah kalau ada khilaf habis je habis. Macam virus sari dua ni. Sari dua ni kalau tengok dalam Facebook ada video yang dia mengaku Syiah terang-terang. Dia buat pengakuan, dia mengaku dia ni Syiah. Dia kata Muhammad itu Allah dan Allah itu Muhammad. Allah. Habis je. Banyak ni. Dah tu dah 2-3 video dah. Dalam 2-3 video ada satu video yang keluarga dalam 5-6 orang. Yang satu video lagi seorang, yang satu video lagi 2 orang. Ada 3 video yang viral. Semua ayat dia sama. Dia kata dia mengaku bahawa Allah itu Nabi Muhammad dan Muhammad itu Allah. Dia kata. Jadi dia kata kita sekarang ditipu oleh ulama-ulama kita. Dia kata kita Islam sekarang ditipu oleh ulama-ulama yang sebetulnya dia kata Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Allah. Dia kata kerana apa? Kerana Muhammad itu hanya jelmaan Allah di muka bumi. Muhammad itu tak ada sebenarnya. Jeng habis. Balik asal. Kadang-kadang benda itulah kita kena tengok balik. Kadang-kadang benda-benda yang berkaitan dengan akidah kita kena pakai ingat. Tak salah cakap sikit, habis habis balik asal. Boleh jatuh murtad dan sebagainya. Tak. Saya nak tanya satu perkara yang saya rasa penting jugalah. Dulu saya belajar masa kecil-kecil dululah. Berkenaan dengan sah. Belajar dengan kitab. Dulu kitab kerukunan tau. Dulu kitab kerukunan sembahyang tu. Sah sembahyang tu. Kenaan dengan sah sembahyang. Sah sembahyang, okey. Dalam tu dia royak orang dewasa di hadapan. Kemudian diikuti oleh kanak-kanak lelaki. Lepas tu pusat. Lepas tu orang dewasa perempuan. Lepas tu kanak-kanak perempuan. Tapi baru ni ada dalam video seorang ustaz tu dia mengajar di Masjid Muhammadi. Dia kata boleh campur, tak ada masalah. Lepas tu ada satu lagi video Ustaz Zahar yang orang tak tahu saya dah.
Ustaz Azhar kata tak ada masalah. Tapi ada syarat dia juga. Syarat dia kalau sah tak benar, tapi dia tak boleh duduk tengah budak ni. Kata Ustaz Azhar lah. Dan disunatkan letakkan kanak-kanak yang belum balik ni di belakang. Sunat dia kata. Apa ni? Sunat. Dalam buku, dalam kitab apa ni, fiqh solat tu, fiqh solat tu, dia kata macam kita berguna jugalah. Maknanya kanak-kanak tu kalau duduk di dalam sah orang dewasa depan, dia hukum dia makruh dan boleh melumpuhkan pahala jemaah. Dalam kitab tu ada. Ya. Lepas tu dia kata sunat jugalah duduk belakang. Sudah. Tapi sekarang ni bila dah keluar video yang ada ustaz yang ngajar di Masjid Muhammadi tu, orang muda lagi. Jadi kucalanan ni di Masjid Kalapanda tu, ada setengah ustaz tu kata bila ada ustaz tu, dia tak beri budak duduk depan. Ada juga orang lain ni suruh budak duduk depan. Mana tapi kalau ikut penjelasan Ustaz Azhar baru ni, dia kata kalau budak tu mari awal duduk depan, memang haramlah dikeluarkan daripada situ, kena suruh duduk belakang haram. Tapi kalau dia sendiri pergi di belakang, itu dapat sunat, pada sunat. Kata dia lah. Budak budak tu mengaji ke mana? Budak bukan bayi. Budak balik. Oh, balik. Bukan dia sunat. Lepas tu saya dengan Ustaz Haji Adi lah, masa saya singgah di Usila. Dia kata maknanya dia larang lah budak-budak duduk di hadapan. Dia kena buat sah belakang. Faham. Jadi sekarang ni saya confused lah. Dah banyak sangat. Dan sebab tu kata gini, yang pertama sekali kita kena faham antara perkara yang membatalkan sembahyang ataupun tidak. Dia tak batal. Ada contoh. Maksudnya kita kena faham situ dulu. Kita kena pegang dulu. Adakah benda itu membatalkan sembahyang atau tidak? Yang pertama. Maksudnya benda ni sah tidak membatalkan sembahyang. Cuma dari segi fadilat berjemaah. Kita kena faham. Fadilat berjemaah ni dia bukan suatu perkara yang wajib, tetapi perkara yang sunat. Cuma dalam susunan ikut pada mazhab kita Syafi'i, ikut pada susunan. Ikut pada susunan tu sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab lah. Maksudnya bagaimana cara dia, susunannya adalah betul dah tadi kata lelaki dewasa. Lelaki dewasa, lepas tu kanak-kanak lelaki, lepas tu perempuan dewasa, lepas tu kanak-kanak perempuan. Itu dari susunan pada ikut mazhab kita yang pertama. Tetapi ada juga sebahagian ulama, sebab tu kata dalam benda kita ada banyak khilaf. Kalau kata perkara wajib pun ada khilaf, perkara sunat banyak lagi khilaf, dan perkara yang berkaitan dengan fadilat jemaah lagi banyak khilaf. Cuma kita nak berpegang kepada hak mana boleh berlaku, cuma jangan baloh. Betul, jangan baloh. Cuma berlaku di kalangan kita ni, bila berlaku dia pegang pendapat ni, dia jumuk pada satu pendapat. Tambah-tambah pengurusi masjid, bagi contoh lah. Pengurusi masjid kata anak-anak tak boleh dari sini, butuh sah sembahyang, duduk belakang. Betul juga. Sebab ikut pada pendapat yang lain. Kena pula jemaah kata ni anak aku ni duduk belakang nanti dia main. Contoh lah. Aku duduk di tepi biar dia belajar sembahyang betul-betul. Betul juga, sebab ada pendapat kata begitu. Yang pentingnya kata tadi, kata jangan bala. Cuma dalam mazhab kita asalnya susunan gitu dibuat supaya sembahyang berjemaah tadi dapat fadilat yang penuh. Bila adanya kanak-kanak di tengah, sebab tu dikata fadilatnya dikurangkan. Kurangnya fadilat berjemaah kenapa? Kerana bila diselit di antara kanak-kanak tadi, di antara dewasa dengan kanak-kanak tadi, terutama kanak-kanak tadi ada yang belum sunat. Sebab dia menanggung ngaji. Belum sunat kan? Sebab ikut ni pada pendapat kita, pendapat bukan pendapat Syafi'i, pendapat dalam pendapat Syafi'i, ulama Syafi'i. Kebiasaannya pendapat ini adalah pendapat ulama Nusantara kita.
daripada Daud Fatani. Maksudnya pendapat Nusantara. Sebab apa? Kebanyakan kita, anak kita, budak-budak kita lelaki ni, dia bersunat umur 7 tahun ke atas. Ada. Dan beza dengan pada zaman Nabi ataupun orang Arab. Orang Arab ni dia lelaki, dia lahir sahaja kanak-kanak lagi tu sunat. Lahir dia umur 7 hari dia sunat lalu. Jadi situ dari segi tangguh lagi tak ada dah. Tak ada tangguh lagi. Sebab itulah dia dah kira dari segi terputus sah tu tak ada. Tu cuma dari segi fadilat. Cuma ulama dia tak sepakat bahawa bila ada kanak-kanak lelaki yang menangkan najis, terputusnya sah. Dia tak sepakat. Cuma fadilat dia kata ada yang terputus dan ada yang tidak menerima pendapat tu. Cuma ikut pada mazhab tadi, pendapat daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau kata susunan tadi, bila maksudnya kita berkumpul semua, susunan yang paling afdalnya, susunannya begitu: lelaki dewasa, kanak-kanak, perempuan dewasa, kanak-kanak. Tu kalau kata pada awalnya semua dah ada dari susunan. Tapi kalau kata pendapat yang lain, kalau kata pendapat tu kanak-kanak tak ada, yang ada yang seorang dua. Seorang dua, bila dia masuk, dia boleh masuk bersama dengan orang dewasa di celah-celah. Bila dia masuk di tengah-tengah antara orang dewasa tadi, bila dia dah mula sembahyang, maka haram orang yang tarik dia ke belakang. Kenapa? Kerana dia telah pun mendirikan solat. Situ tempat duduk. Sebab bila orang dah siap sembahyang ataupun orang yang sedang menunaikan sembahyang, haram bagi dia tarik ke belakang tanpa hajat. Kecuali dia tarik ke belakang untuk jadi teman dia. Itu tak apa. Kita sembahyang jemaah kan, soal pertama penuh belakang. Tiba-tiba orang belakang mari, dia nak sembahyang seorang di belakang. Sembahyang di belakang seorang diri tak boleh, makruh. Sembahyang seorang makruh di belakang seorang. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kena tarik orang depan. Tarik orang depan ke belakang untuk jadi peneman dia pada saf belakang. Itu sunat. Dan orang yang kena tarik tadi, bila kena tarik dia ke belakang, maka sunat dia undur ke belakang untuk jadi teman kepada saf kedua. Sebab tu kata benda-benda gini kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, orang tarik kita terus sembahyang belakang imam, orang mari tarik. Mana mari tarik aku ni? Mana mari tarik, tiba-tiba mari tarik. Tarik ke bekas kita setuh dia tak mana tak? Dia tarik ni ke kita setuh yang mana? Dia faham tak? Asal dia faham ikut adat. Cuik je. Dia tarik belakang. Jadi selepas tu tak ada orang pergi bos kita. Tengok. Dia kesah. Tu jadi tu jadi masalah kita. Masalah kita ni sebab kita tak belajar habis. Tak? Hak tarik belakang, hak undur pun undur. Hak rapat tu tak rapat. Tu jadi. Jadi kosong. Dan sepatutnya bila tarik ke belakang tu, hak lain kena rapat. Dia kena rapat. Jadi hak tarik ke belakang tu dia kena geruk ke belakang. Tapi kalau dia ni orang tak belajar, bila tarik, orang tarik. Tarik pun dah 2-3 kali. Orang nak main tarik-tarik ni. Siap sembahyang, balon. Orang nak tarik aku tadi. Jadi balon. Jadi benda-benda gini dia kena belajar. Sebab itulah kata rosok habis sembahyang. Dari mana je ustaz kita tengok tepi sekali dia tahu. Duduk tepi sekali dia tarik senang kalau kayak kesok tahu. Tu mana? Dari segi fadilat, dari segi kaedah sembahyang ni, bila orang yang pertama mari dia kena duduk belakang imam. Tu dari segi kaedah dia sunnah. Imam, lepas tu orang mari belakang, kalau kata seorang dia kena sembahyang di sebelah imam. Tu cara berdoa. Bila mari orang yang kedua, yang tepi imam ni kena turun. Orang yang kedua dia kena duduk di belakang imam. Lepas tu orang yang ketiga duduk di sebelah kiri. Orang yang keempat mari duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Dia kena gitu. Sebelah kanan kiri supaya seimbang. Kanan kiri. Lepas tu kalau katalah baris yang pertama penuh belakang, maka nak mari pada saf kedua, dia kena mari duduk belakang. Betul-betul duduk belakang imam. Tu kata tarik belakang tu. Tak, macam nak tarik ustaz. Dah kata kita kena akad takbir dulu tau. Kita pergi mana-mana, mak tarik baru kita akad takbir. Tak balik lah. Pasal kita kaedah dari sini dia tak ada kata, dia tak ada riwayat yang sahih. Tak ada riwayat yang sahih jelas daripada Nabi yang Nabi ajar kata suruh akad takbir dulu ataupun tarik dulu. Tak ada. Cuma ada perbincangan ulama, perbahasan ulama mengatakan bahawa bila kita nak tarik orang depan tu, kita kena takbir dulu.
itu adalah yang lebih baik. Cuma dia kata tak wajib, bukan kata wajib, cuma yang lebih baik. Yang lebih baik kita angkat takbir, kita sentuh dia ataupun kita tarik dia, ataupun dengan cara yang dia tahu. Dengan cara yang kita tahu. Gitu. Di belakang. Cuma hak budak-budak tadi gitulah, hak budak-budaknya maksudnya kalau ikut kepada susunan asalnya betul lah gitu. Cuma bila budak tu dah sembahyang dalam saf, maka haram kita tarik dia keluar. Sebab dia telah pun sembahyang di dalam sembahyang. Kalau kita tarik, ulama kata kita telah pun merosakkan ibadah dia. Dan orang yang mengganggu sembahyang orang lain haram apa dia? Situ tempat duduk dia. Dia tu sembahyang, tiba-tiba kita dikacau dia. Tak lihat? Situ jatuh haram. Haram. Dosa. Jadi bila dia dah masuk sembahyang, biar dia situ. Biasa yang berlaku Ustaz, tak sembahyang lagi. Biasa tak sembahyang lagi. Cuma ada setengah ulama kata, ada setengah pandangan kalau kata yang Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin Al-Banjari, bagi dia kata dia lebih terima kepada pendapat yang ikut susunan tadi. Lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, perempuan, kalau ikut pada pendapat dia lah. Dia lebih selesa kepada pendapat yang kata begitu. Cuma kalau ada pendapat yang kata yang kanak-kanak lelaki boleh sembahyang di celah-celah tu, dia tak tolak. Maksudnya atas budi bicara lah, atas budi bicara AJK masjid. Kalau kata budak-budak di belakang tu sembahyang gegok tak bisipang katalah AJK mesyuarat, ayah-ayah kalau kata bawa anak-anak tolong bawa sembahyang tepi sebelah supaya apa? Nak elok mudarat bising pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila duduk di sebelah ayah-ayah ni, dia sembahyang relax sikit, tak bising. Kalau duduk sembahyang abang-abang belakang tu bisipang jadi. Duk main angkat takbir, memang angkat takbir. Allah Akbar. Bunyi dah comel tutup, comel buka pintu, tutup pintu, bunyi kau tu jatuh, mesti jatuh. Imam nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik duduk cokok lagu. Tu budak-budak. Dia budak-budak perangai dikit. Cuma kalau kata AJK pakat molek, katalah contoh keputusan masjid. Kata anak-anak mari sembahyang di sebelah orang tua belaka. Selik celah. Orang kata tak boleh lah, tu fadilat gitu. Kita ambil fadilat, kita ambil pendapat yang kata tak putus. Boleh, tak ada masalah. Sebab nak ajar ataupun kita nak elok daripada berlagu bising. Ataupun kalau kata kita nak turun dengan pendapat yang kata duduk belakang, boleh, tak ada masalah. Sebab tu adalah perkara khilafiyah. Bukan kata perkara yang disepakati. Sebab benda-benda gini ni benda-benda yang boleh kita pilih. Saya Ustaz, yang kerusi ni, pakai kerusi. Atas kursi. Dia duduk depan belakang imam. Dia pakai kursi, dia duduk depan. Sembahyang atas kursi. Tapi kalau itu apa yang saya belajar tu, pakai kursi ni duduk pinggir. Tepi. Tepi. Ke mana? Tak ada masalah ke mana? Sembahyang pun dia gitu juga sebenarnya. Dia masalah sembahyang ni, kalau kata dah tak kursi dia sembahyang uzur ni, dia masalah kalau tak sembahyang, dia kalau tak uzur dia tak sembahyang tak kursi. Dia biasanya yang uzur ni sembahyang tak kursi. Kalau ikut dalam kitab-kitab fiqh, dia asalnya tak ada sembahyang tak kursi. Dia tak ada sembahyang tak kursi. Dia sembahyang qa'iman, sembahyang qa'idan, sembahyang duduk. Dia tak kata sembahyang duduk tu sembahyang tak kursi. Cuma duduk situ, duduk atas rata. Kalau kita belajar ni untuk guru dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama ataupun kitab-kitab yang baru, dia tak ada sebut atas kursi. Duduk situ adalah duduk yang paling baik adalah duduk iftirash. Duduk sebagaimana duduk sembahyang antara dua sujud. Itu duduk yang paling baik. Kalau kata duduk iftirash tak boleh, duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk tak boleh, duduk dia panggil duduk istibrak. Ataupun duduk sila. Duduk sila boleh. Duduk sila boleh, duduk iftirash boleh, duduk tawaruk boleh, lonjor pun boleh. Lonjor boleh, tak ada masalah. Cuma orang kita lah ni dia sakit lutut nak bangun duduk. Nak bangun rasa sakit lutut, nak duduk pun sakit lutut. Jadi tu yang dia duduk atas kursi. Cuma kalau ikut kepada pendapat yang kata yang lebih kepada ikhtiyati, sebenarnya tak boleh duduk atas kursi.
Dia nak duduk ketika mana? Dia hanya boleh duduk ketika dia ada penguzuran. Uzurnya ketika mana? Kalau ikut kepada Syekh Nuruddin, dia sembahyang diri, boleh? Boleh. Tak. Dia rukuk, boleh? Boleh. Kalau dia boleh rukuk, maka haram dia duduk atas kursi. Tak. Lepas tu dia iktidal, boleh? Tak. Dia mampu iktidal, mampu. Maka dia tak boleh iktidal dalam keadaan dia duduk atas kursi, tak boleh. Sebab itu adalah rukun. Tak. Bila namanya rukun, dia mesti sempurnakan rukun-rukun sembahyang. Dia kena iktidal, sempurna. Yang Nabi kata, kum qa'iman, tak, mutma'inna qa'iman. Berdiri dalam keadaan kamu berdiri dengan sempurna. Bila kamu sujud tak boleh. Boleh tak sujud? Kalau dia sujud boleh, maka dia harap duduk dalam kursi. Dia kena sempurnakan sujud. Daripada berdiri, dia kena turun sujud. Ni orang kita, tak, dia sujud atas kursi. Padahal kalau dia turun sujud, boleh tak? Boleh. Cuma yang dia tak boleh duduk antara dua sujud, sebab dia tak boleh melipat kaki. Tak, lutut sakit kalau kata ikut kepada pendapat Syekh Nuruddin, sujud itu wajib. Sebab dia mampu. Maka sujud itu wajib. Yang tak boleh duduk antara dua sujud, maka dia bangun ikut kemampuan dia. Bila dia bangun antara dua sujud, dia duduk luncur, duduk bersila ke, itu ikut kepada kemampuan dia. Lepas tu sujud pula kali kedua, bangun. Kalau dia tak mampu bangun pada rakaat kedua, dia boleh turun duduk pada rakaat kedua, duduk dalam keadaan dia bersila, duduk dalam keadaan dia telunjuk, duduk dalam keadaan dia firash, duduk dalam keadaan bersila tawarruk, ataupun keadaan yang dia mampu. Cuma yang atas kursi ini pendapat-pendapat ulama yang terkemudian. Sebab ramah sangat yang letak kursi. Tak, di Masjidil Haram pun ada kursi, Masjid Nabawi pun ada kursi. Tak, di masjid-masjid mana-mana ada kursi belaka. Jadi pendapat ulama yang terkini boleh, cuma yang lebih afdalnya tengok kepada kemampuan dia. Kalau selagi mana dia mampu, itulah yang lebih baik. Kalau dia mampu sujud, maka sujudlah dengan sempurna. Cuma kalau kata dia sembahyang atas kursi, maka sembahyanglah di tepi supaya tidak mengganggu saf. Itulah kalau tanya saya sebenarnya aku lebih suka kepada pendapat Syekh Nuruddin. Sebab kita sempurnakan yang rukun. Sujud boleh sujud, kecuali kalau memang dia daripada berdiri tu tak boleh nak turun sujud. Tak, sujud tu boleh, tapi nak turun sujud tak boleh. Bila nak turun tu kekal pada lutut. Tak, berat pada lutut. Masa tu boleh duduk atas kursi. Tak, boleh duduk atas kursi. Boleh deh, tidak ada. Aku sebenarnya lebih ni, apa nak? Jadi syukurlah takat tu dahulu. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita bincang pada malam ini. Aku boleh hazal astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poya baroknya. Poya tak lutut. Allahu akbar.